Pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam Iyak Ramadan Talk Series yang bertajuk Tadabbur Siri 1 Bedah Surah bersama Syukri Sulaiman. Apa khabar semua? Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bersama-sama kami pada pagi hari ini. Kepada yang belum mengikuti kami, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Ansara Cawangan Taiping, Instagram dan Twitter @ansara_taiping serta channel YouTube Ansara Taiping. Untuk info-info berkenaan terkini Ansara Taiping dan sekiranya anda belum mendaftar sebagai ahli Ansara Taiping, anda boleh berbuat demikian di laman web www.myansara.org. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Pertama sekali, saya ingin ucapkan ucapan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, Unit Jana Takwa MRSN Taiping, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSN Taiping, Alka System, TNF Energy dan Setru Studio. Sebelum kita berkenalan dengan tetamu undangan kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Nur Azmi Sazri binti Muhammad Azmi, pelajar MRSN Taiping, batch 2020, SPM 2020, dan kini belajar di Asasi Dinkin, UiTM Dinkin. Rakan-rakan penonton semua, pada hari ini kita sangat beruntung kerana bersama-sama dengan kita hari ini ialah tetamu khas kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman, Guru Pendidikan Islam, Apple Distinguished Educator and Apple Professional Learning Specialist MRSN Taiping. Apa khabar Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi meluangkan masa Ustaz untuk bersama-sama kami pada petang ini. Jadi, tanpa kita membuang masa, saya menjemput dan mempersilakan Ustaz Syukri Sulaiman untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Bedah Surah bersama Syukri Sulaiman. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudari moderator Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba' yang saya hormati lagi kasihi semua rakan-rakan guru, rakan-rakan daripada pihak Ansara dan juga semualah pendengar-pendengar, khususnya pelajar Maktab Rendah Sains Mara Taiping dan semua pendengar yang berada di alam maya. Okey. Jadi kita pun tak lama kan, sebab ada setengah jam je. So saya tak nak fokus untuk kita kali ini adalah kali kedua, Ramadan kedua saya bersama dengan Ansara Taiping lah. Okey, setelah sesi pertama adalah bukan sesi pertama, yang last year punya puasa Ramadan. Dan kali ini alhamdulillah diberi peluang lagi oleh pihak Ansara mengundang untuk bersama-sama berkongsi lah. Okey, untuk kita menghidupkan kita punya Ramadan dengan majlis-majlis ilmu, program-program yang berunsurkan ilmiah. Okey, jadi diharapkan siapa yang hadir, siapa yang mendengar, siapa yang sudi meluangkan masa petang ini sementara menunggu waktu berbuka, mendapat rahmat dan mendapat orang cakap kasih sayang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, seperti mana yang diberitahu oleh moderator, hari ini kita nak bedah surah. Jadi saya nak mulakan sesi pertama kita ataupun sesi hari ini berkaitan dengan bedah surah, yang mana surah yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa saya kata surah ni paling penting dalam hidup kita? Sebab kalau kita tak hafal surah ni, kalau kita tak boleh baca surah ni, kalau kita tak betulkan tajwid kita pada surah ini, dia akan menjadi masalah pada solat kita. Dia akan menjadi masalah dalam kesempurnaan solat kita. Jadi dan surah ini adalah antara surah yang terbesar dalam Al-Quran, dia antara surah yang utama. Okey, jadi kita kena beri penekanan dan kita kena beri orang cakap pengkhususan pada surah ini. Okey, dan pada petang ini insya-Allah kita akan cuba mengupas tentang tafsiran ataupun terjemahan surah Al-Fatihah. Dan saya sangat yakin dan percaya para penonton yang ada pada hari ini, para pendengar yang bersama kita pada hari ini sudah menguasai dengan baik dari sudut bacaan Al-Fatihahnya. Kan mungkin dah pernah attend kelas, attend workshop bacaan Al-Fatihah dan sebagainya, ataupun pernah attend mana-mana orang cakap kelas agama untuk memperbetulkan bacaan Al-Fatihah kita. Okey, sebab kita kena faham
Al-Fatihah ni pentingnya dalam solat sebab dia menjadi rukun. 13 rukun dalam solat itu sekiranya Al-Fatihah itu tidak dibaca dengan baik, sekiranya Al-Fatihah itu tidak dibaca dengan betul, dia menjadikan rukun solat kita tidak sempurna, dan bila rukun solat kita tidak sempurna, dia akan terbatal. Okay? So kalau ada soalan, bolehlah ajukan pada ruangan chat. InsyaAllah moderator akan bantu untuk ajukan soalan tersebut pada saya. Okay? So yang pertama, starting surah Al-Fatihah ni dia ada 7 ayat. So mulanya Al-Fatihah ini adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada khilaf di situ. Ada yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Setengah ulama mengatakan Bismillah itu tidak termasuk. Tapi kita ambil yang ijma'. Keseluruhan ulama bersependapat mengatakan bahawasanya Bismillah itu termasuk dalam 7 ayat surah Al-Fatihah. So dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Starting solat kita, permulaan ibadah solat kita, kita mula dengan puji-pujian kepada Allah. Sebab apa? Itulah pencipta kita. Al-Khaliq, orang yang individu yang mencipta kita. Kerana kesempurnaan Allah itulah kita mulakan dengan puji-pujian. Okey? Maksudnya kita tak solat lepas kita tak lepas takbiratul ihram, kita tak terus baca surah-surah yang kita nak, tapi kita kena wajib dengan permulaan surah Al-Fatihah, dan kita wajib mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada kita nak baca secara jelas, secara sembunyi, itu yang saya tak nak bincangkan. Fokus kita adalah berkaitan dengan terjemahan surah ini. Selepas kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih, puji-pujian kepada Allah, kita puji lagi Allah. Gandaan puji berlaku di situ dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah untuk kali kedua setelah kita puji Allah dengan bismillah. Okey, cuma dekat situ adalah alhamdu itu adalah dia ada sedikit perbezaan. Dalam istilah bahasa Arab ini, alhamdu dia ada perbezaan dengan al-madhu. Alhamdu itu adalah puji-pujian yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jal. Al-madhu ataupun Muhammad, kan kita belajar kan, maksud nama Nabi Muhammad SAW adalah yang terpuji. Al-madhu ni yang terpuji, maksudnya pujian yang kita sandarkan kepada orang, kepada manusia. Tapi alhamdu, selepas kita apa orang cakap memuji, kita akan sandarkan kepada apa orang cakap mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Dan kemudian kita akan sandarkan dengan perkataan azim, hebat. Siapa yang kita nak cinta? Siapa yang maha hebat ni? Allah Azza wa Jalla. Jadi, bila kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. So, maksudnya, segala puji-pujian, segala, apa orang cakap, bila kita nak up sesuatu perkara, kita akan sandarkan, kita akan refer kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak akan refer kepada manusia. Itu sebab kalau saudara pendengar-pendengar boleh rujuk pada kitab Imam Ibn Qayyim, misalnya, dia menyatakan perbezaan Alhamdulillah dengan al-madhu. Okey. So maksudnya puji-pujian ini dalam solat kita mulakan dengan puji-pujian kepada Allah. Kita nak lahirkan sifat syukur, kita nak lahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah kerana beri kita peluang banyak benda. Kan? Kita diberi peluang banyak perkara. Allah bagi kita nikmat dalam banyak aspek. Allah tak minta sebarang balasan dan Allah tak minta sebarang modal pun daripada kita walau satu sen. Okey, so sebab itulah kita kena lahirkan rasa syukur. Allah tak pernah minta kita balas oksigen yang dia bagi. Allah tak pernah minta dia balas kita balas semula apa yang cahaya daripada matahari yang dipinjamkan kepada kita. Cahaya matahari yang menerangi bumi, Allah tak minta balas. Kan, kalau secara teori akal kita, kalau kita nak berniaga, kita kena keluarkan modal untuk kita dapatkan pulangan yang besar. Kalau kita nak pulangan yang besar, modal kita kena besar lah. Kan, nak dapat pulangan ratusan ribu, kita kena keluarkan modal puluhan ribu lah. Mungkin juga ribu, maksudnya banyak. Tapi Allah tidak pernah minta pulangan walau satu sen pun pada kita. Tapi cuma Allah minta kita lahirkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian selepas Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Allah sambung lagi Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kan kita puji lagi sekali Allah. 3 kali puji pada Allah. Sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau kita belajar bahasa Arab, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah kata pinjaman daripada Ar-Rahman. Ar-Rahmah, rahmat. Okey. So perbezaan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Perbezaan yang pertama adalah Ar-Rahman itu rahmat yang menyeluruh. Maksudnya rahmat Allah ini kepada semua makhluk. Jin, tumbuh-tumbuhan, manusia, pada semua makhluk, pada semua kehidupan. Itu satu definisi untuk Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim tu kasih sayang ataupun rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman dengan dia. Ada juga mufassirin yang menterjemahkan Ar-Rahman itu dikhususkan kepada semua manusia. Tak kisahlah kafir ke, orang tu banyak buat dosa ke, orang tu banyak orang tu jahil ke, tak ada masalah. Tapi Allah tetap bagi semua rahmat Allah pada orang-orang macam ini. Betul, kita boleh tengok orang kafir, orang yang banyak buat dosa, pencuri, peminum arak, Allah masih bagi dia oksigen. Allah masih bagi dia ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan. Itu maksud, itu perbezaan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sebab itulah kalau kita lihat, bila kita banyak melakukan dosa, bila kita nak minta keampunan daripada Allah Azza wa Jal, kita kena buat solat sunat taubat. Kan kita kena bertaubat dengan cara melakukan solat sunat taubat. Dan dalam solat sunat taubat itu, kita kena baca Al-Fatihah. Wajib untuk kita baca Al-Fatihah walaupun di solat sunat. Dan di situlah nak membuktikan bahawa bila kita banyak bergelumang dengan dosa, bila kita banyak melakukan dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar, kita jangan putus harap pada Allah. Isunya bila kita tidak percaya, kita tidak berharap pada Allah. Kita rasa, okey cukuplah. Selama ni aku semayang pun sama juga. Aku minta kat Tuhan pun Tuhan tak pernah bagi. Kita letakkan satu aras. Dan akhirnya bila kita letakkan satu aras, kita pun ke belakang, kita pun mengundur, kita pun putus harap. Sebab apa? Kita tak pernah capai aras tersebut. Tapi kita kena ingat, dengan sifat Ar-Rahman tadi, Allah tidak pernah melupakan setiap hamba dia yang berusaha untuk kembali kepada dia. Sebab itu kat situ ada Ar-Rahim. Maksudnya hamba-hamba yang beriman, Allah akan bantu dia dalam apa jua cara, Allah akan bantu dia dalam apa jua keadaan. Kan? So maksudnya rahmat Allah ni dia sangat besar. Kan rahmat Allah ni dia sangat luas. Itu sebab kalau kita tengok hadis Nabi SAW, kan hadis Nabi kata apa? La yunajjiyala ahadukum amala wala anta ya Rasulullah wala ana. Kan tidak ada amalan yang boleh menjaminkan kamu ke syurga. Sahabat tanya pada Nabi, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah cakap apa? Wala ana, walaupun aku. Lepas tu Rasulullah sambung apa? Rasulullah kata illa an yataghammadani Allahu bihir rahmah. Dengan rahmat Allah sahaja kita akan boleh masuk syurga. Kita buat amalan banyak. Kan? Kita buat amalan semayang sunat, kita tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, semayang wajib, baca Quran, kita buat amalan. Tapi semua amalan itu tidak akan menjanjikan kita ke syurga. Sebab kalau kita tak dapat rahmat Allah. Tetapi syarat untuk mendapatkan rahman dan rahim Allah adalah dengan beramal. Okey. Beza kita nak masuk, syarat untuk kita dapat rahmat Allah, kita kena beramal. Kalau kita beramal banyak macam mana pun, tak menjanjikan lagi kita ke syurga kecuali dengan rahmat Allah.
Jelas kan kalau kita boleh, kalau pendengar-pendengar masih ingat lagi kisah bagaimana seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bunuh orang yang ke-100, lepas tu dia jumpa seorang alim, dia tanya boleh ke aku masuk syurga? Dia kata boleh, tak ada masalah. Kan akhirnya dia bertaubat pada Allah dan dia bukan bertaubat, dia dalam perjalanan pergi mencari hidayah Allah itu dia mati kan, dan akhirnya berlakulah perebutan di situ. Rahmat Allah yang menentukan kita kat syurga. Okey. Jelas hadis yang menceritakan bahawa bila kita sampai di neraca mizan, okey, di padang mahsyar nanti kita akan ditimbang. Kan, kita akan ditimbang. Kemudian kalau kita banyak pahala, kita akan masuk syurga lah. Dosa kita apa berlaku? Dosa-dosa kita tadi akan Allah hapuskan. Sedangkan hadis Nabi yang menceritakan bahawa bila kita masuk ke neraka, umat Islam dia akan masuk ke neraka based on dosa dia. Maksudnya bila kita masuk neraka ni, kita nak hapuskan dosa kita. Berapa banyak dosa kita, bila dah hapus dosa kita di neraka, Allah akan campakkan kita ke syurga. Dan bila kita masuk ke syurga, kita khalidina fiha abada. Kita akan berada di syurga selama-lamanya. Tapi rahmat Allah, bila kita berada di neraca mizan, di padang mahsyar nanti, bila kita timbang, pahala kita lebih banyak daripada dosa, Allah terus hapuskan dosa-dosa tadi. Walaupun sepatutnya kita kena masuk neraka lah dulu kan, sebab kita ada dosa. Tapi tidak. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah hapuskan semua dosa kita. Akhirnya kita direct masuk ke syurga dan berada kekal selama-lamanya dalam syurga. Sebab itu kita kena faham, jangan putus harapan pada Allah. Jangan kita letakkan satu, boleh ke aku buat? Allah nak ke? Aku boleh ke bertaubat? Jangan. Bila kita putus asa dengan nikmat Allah, bila kita putus asa dengan harapan pada Allah, maksudnya kita kena cek balik diri kita. Okey. Kemudian ayat seterusnya, jam saya dah 6.52. Ayat seterusnya, Maliki Yaumiddin. Allah ini adalah pemilik kepada hari pembalasan. Kalau kita lihat kat sini, Maliki Yaumiddin ini antara amaran, ancaman pada Allah. Woi manusia, kau kena ingat, aku adalah pemilik kepada hari pembalasan. Tadi kita dah puji Allah. Kemudian kita letak harapan pada Allah. Dan kemudian Allah bagi sedikit ancaman pada kita supaya kita jangan leka. Sebab itu dalam Islam ini, Islam dia kena balance. Kena ada peringatan, kena ada ancaman. Kan kalau kita tengok surah Al-Mudassir, ya ayyuhal mudassir qul fa'anzir, kan pada orang yang berselimut, wahai Muhammad kau berselimut, pergi beri peringatan. Maliki Yaumiddin, Allah adalah pemilik segala pada hari di padang mahsyar nanti, hari pembalasan. So pada masa itu kita akan letak pengharapan pada Allah. Dan selepas itu kita sambung pula dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, sebab itulah kalau kita tengok tadi Maliki Yaumiddin, bila kita baca Maliki Yaumiddin, Allah akan balas majadani abdi, hamba-ku memujiku. Maksudnya kita bagi tahu yang itulah pujian yang paling last kali. Okey, maksudnya kita dah puji rapat dah, rapat ke dinding, rapat ke langit. Allah adalah segala-galanya, Allah adalah everything. Dah tak ada dah pujian lain kecuali Allah. Sebab itulah Allah ini dia pemilik kepada hari pembalasan. Kemudian kita pergi kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ini yang saya nak strengthkan, yang saya nak tekankan. Pada semua yang kita yang menunaikan solat, kita kena faham. Iyyaka na'budu, kepada engkau aku menghambakan diri, wa iyyaka nasta'in, kepada engkau kami meminta pertolongan. Kita banyak silap. Kita banyak minta tolong daripada Allah tanpa menghambakan, mengabdikan diri. Kita banyak minta pada Allah tanpa melakukan sebarang ibadah. Kita banyak minta pada Allah dengan tanpa rasa malu, tanpa kita melakukan ibadah kepada Allah, tanpa kita mengabdikan diri kita pada Allah. Itu adalah masalah kita. Sedangkan kalau kita lihat balik, Imam Ibn Qayyim misalnya mengatakan Allah takkan tolong kalau kita tak ibadah pada dia. So maksudnya kita kena mengabdikan diri kita pada Allah dahulu. Barulah kita minta tolong. Nak SPM, bukan nak SPM esok minta tolong.
sekarang ini kita masa untuk kita mengabdikan diri kita pada Allah. Dan itulah tujuan kita hidup pun. Menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kadang bila kita perasan, bila susah pun minta tolong Tuhan kan. Ya Allah, besok nak SPM. Contohlah sebab ramai student dalam ni kan. Ya Allah, besok nak SPM. Lapangkanlah dada aku, lapangkanlah ingatan aku, bagilah aku dapat fokus dan sebagainya. Habis SPM, kita pun hilang. Mana doa kita yang khusyuk, mana doa kita yang bersungguh-sungguh tadi? Hilang. Lenyap. Sebab apa? Kita tak ada rasa pengabdian pada Allah. Sebab kita hanya pada Allah bila waktu kita dalam satu-satu keadaan. Ya Allah, aku nak naik pangkat. Ya Allah, tolonglah besok ada interview. Tolonglah aku, lancarkanlah lidah aku dan sebagainya. Tapi sebelum tu, kita tak menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita tak melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Yang itu kita kena check. Sebab itu surah Al-Fatihah ni very powerful. Okay, very powerful. Bila kita faham maksud surah Al-Fatihah ni, kita akan dapat segala-galanya dalam kehidupan kita. Kemudian kita susuli dengan doa. Lepas kita minta dekat Allah, wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan. Apa doa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Okey. Jalan yang lurus iaitu jalan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Jalan agama. Jalan agama adalah jalan agama Islam yang menuju ke syurga. Itu yang kita minta dekat Allah Azza wa Jalla. Kita minta Allah berikan kita petunjuk seperti mana dia beri pada para nabi, para solihin, orang-orang soleh. Kenapa? Kerana orang-orang ini mereka adalah orang yang kenal Islam dan ikut Islam. Kenal agama Allah dan ikut agama Allah. Kalau kita sekadar kenal sahaja tak cukup. Saya Islam, awak Islam, apa masalahnya? Kita tak faham, kita tak ikut pun ajaran Islam. Okey, kita tak ikut pun apa yang Islam suruh, itu yang jadi masalah. Okey, dan akhirnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga orang-orang yang sesat, iaitu Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang engkau murkai. Orang Yahudi ni apa masalah dia? Dia tahu tapi dia tak ikut. Nasrani pula apa masalah dia? Dia pun tak tahu je. Okey. So bila kita baca Al-Fatihah itu, kita kena faham maksud dia, baru roh solat kita tu datang. Sebab itulah solat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi saya harap perkongsian yang sedikit ini dapat membantu kita semua, khususnya diri saya, dalam mempertingkatkan kualiti solat kita sepanjang Ramadan ini dan seterusnya kita bawa pada waktu-waktu yang lain. Sebab ingat, solat ini diukur bukan pada nilai lama atau kejap kamu solat, tapi kualiti. Kalau kamu solat lama tak ada kualiti, no point. Solat pendek ada kualiti, itu yang terbaik. Okey? Sebab selalunya kita solat takkan sampai solat subuh sampai 10-15 minit kan. Solat zuhur 20 minit, 30 minit macam mustahil. Kan? So solat ni kualiti solat tu kita kena tengok baik. Kena tengok semula. Okey? Jadi insya-Allah itu sahaja perkongsian daripada saya dalam masa yang singkat. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin ingatkan ini adalah pesanan daripada penaja. Bermula daripada minggu hadapan, sesi perkongsian kita akan diubah masa daripada pukul 6 hingga 6.30. Okey, saya ulang balik untuk kali kedua. Bermula daripada minggu hadapan, semua sesi perkongsian kita akan bermula tepat jam 6 petang hingga 6.30 petang. Okey. Jadi siapa nama moderator tadi, lupa dah saya. Azian. Okey, Azian, saya pass dulu kepada awak. Okey, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Syukri kerana sudi memberi perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita pada petang ini berkenaan dengan apakah yang ada kat dalam surah Al-Fatihah tu, satu surah yang sangat hebat. Okay, jadi semoga bermanfaat untuk semua yang mendengar. Jadi tidak dilupakan, sekali lagi saya ingin berterima kasih tak terhingga kepada rakan-rakan strategi Ansara Taiping, iaitu unit Jana Takwa MRC Taiping, unit perkhidmatan bimbingan dan kaunseling MRC Taiping, Alka System, TNF Energy dan Setru Studio. Jadi kita boleh tamatkan kita punya perkongsian pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas.
Okey. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Thank you.